warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita sambung tilawah, faham dan tadabbur ayat yang ke 111 Surah An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Waman dan man barang siapa, sama dengan man ayat 110 lah. Itu dipanggil ismu syartin wa jazmin. Dia menggantungkan ayat dan dia menjazamkan fi'il mudhari'. Asalnya yaksibu, dia jadi yaksib. Ya'malu, man ya'mal. Yazlimu, yazlim. Yastaghfiru, yastaghfir. Itu fungsi dia. Barang siapa bermakna ia memberi makna umum. Siapa sahaja. Siapa sahaja yaksib. Apa makna yaksib? Mengerjakan. Dia sama dengan ya'mal. Ya'mal pun mengerjakan, yaksib itu juga mengerjakan. Ithman, iaitu satu dosa, maksiat, tapi maksiat ini dilakukan oleh seorang hamba secara sengaja. Yang itu mana barang siapa yang melakukan suatu dosa, maknanya dengan sengaja. Sengaja tu makna dia memang nak buat. Tadi ayat tu tergantung, maka dilengkapkan dengan ayat fa innama. Fa maka. Fa itu dipanggil fa rabithah, iaitu dia mengikat dua ayat. Ayat tergantung dan ayat pelengkap. Innama, sesungguhnya, hanyalah. Itu yang penting, ada makna hanya. Sebab itu dipanggil adatul hasri. Dia membataskan. Sesungguhnya hanyalah yaksibuhu
dia melakukan dosa itu ala nafsihi, ke atas dirinya. Maksudnya apa? Bukan untuk diri dia. Dia melakukan dosa itu untuk merosakkan diri dia. Bila dalam bahasa Arab ni perkataan ala, tetapi bila orang Arab menggunakan li nafsihi, itu untuk kebaikan diri dia. Sikit dia beza antara ala nafsihi, itu untuk merosakkan diri dia, tetapi kalau li nafsihi, itu untuk kebaikan diri dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, barang siapa yang melakukan suatu dosa, sesungguhnya hanyalah dia melakukan dosa tersebut untuk merosakkan diri dia. Sebab dia perlu menanggung semua akibat-akibat daripada dosa yang dilakukan. Kecil dibalas kecil, besar dibalas besar, tetapi dibalas itu bukan di hari akhirat sahaja, tetapi dibalas di dunia lagi apabila dia melakukan satu-satu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dosa yang melibatkan manusia yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa ni hakikatnya dia memudaratkan siapa? Ya, zahir dia kita nampak dia ada kacau orang lain juga. Dia curi dia orang, dia menipu, dia rasuah, adalah mudarat untuk negara, masyarakat. Tapi yang sebenarnya yang lebih mudarat tu diri dia. Jaminlah takkan selamat orang yang membuat sesuatu dosa. Itu jaminan Allah Ta'ala. Bukan jaminan tu, maknanya Allah mengancam begitu, takkan selamat orang yang melakukan satu-satu dosa, sama ada yang melibatkan rasuah, melibatkan riba, melibatkan penganiayaan orang lain, akan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia lagi. Ya. Sebab itu kita memang wajib mengelak dosa tu untuk siapa? Untuk diri kita, untuk kebaikan diri kita. Sebab kalau melakukan dosa tu memang untuk merosakkan diri kita sendiri. Hakikatnya dosa tu bukan memudarat. Ia kata maknanya agak pelik manusia ni, dia memikirkan satu kelazatan yang beberapa detik. Dia nak berzina, dia nak menipu, dia menganiaya orang lain, dia nak makan rasuah, itu sementara. Tetapi dia akan menanggung akibat sepanjang umur. Pelik manusia ni, akal dia jadi pendek bila buat dosa ni. Dia fikir kesenangan yang sekejap yang dia boleh dapat, tetapi dia akan menderita sepanjang hayat. Itulah yang dikatakan ala nafsihi, maknanya dosa itu untuk merosakkan diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan sifatnya. Wa kana Allahu, dan kana adalah itu memberi makna tetap. Sentiasalah Allah itu. Apa sifatnya? Aliman. Maha mengetahui, ya, zahir dan batin manusia itu. Bermakna kita nampak maksiat itu berlaku zahir kita yang kita nampak. Tetapi Allah nampak tu pun akan setara juga. Sebab Allah nak buat satu-satu kerja, lagi besar maksiat itu, lagi besar perancangan dia, lagi banyak tenaga, buah fikiran yang diperlukan.
Dan dia perlu ambil masa. Begitu juga bala dia, walaupun dia melakukan satu kali, tetapi akibat dia juga berpanjangan. Seperti mana dia berpanjangan merancang untuk melakukan satu-satu kejahatan. Dan yang kedua, Allah itu sifatnya hakimah. Maknanya maha bijaksana. Atas kebijaksanaan Allah Ta'ala untuk kebahagiaan kita. Tapi kita langgar. Maka hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu juga dibuat atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua balasan itu sifat dia adil, dan balasan itu tepat dengan apa yang mereka buat, dan balasan itu juga mengandungi banyak hikmah untuk kepentingan manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akan menjadi bala ke atas diri sendiri. Sebab itu kata para ulama, kesan maksiat itu kita akan terus dapat direct sebagai hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Nombor satu yang paling teruk, tetapi orang tengok tak ada apa-apa. Nombor satu kesan maksiat itu, kata para ulama, ialah qaswatul qalbi. Makna hukuman Allah yang bagi orang yang beriman, yang sensitif untuk menjaga hubungan dia dengan Allah, dia sangat takut sekiranya Allah mengeraskan hati dia. Itu hukum. Kita nampak tak ada apa-apa pun bala. Tapi bila Allah keraskan hati kita, apa sudah jadi pada diri kita? Kata para ulama, kita mula tak nak dengar nasihat. Tak mau dengar nasihat, dan kita mula rasa tidak bersalah di atas maksiat ataupun kejahatan yang kita lakukan. Itu hukum orang lain, dan maksiat itu sudah menjadi normal. Ini yang selalu disebut sebagai normalisasi maksiat. Maksiat yang sepatutnya dijauhi, dipertegaskan, dianggap besar kepada orang yang beriman, yang menjadi hamba Allah, dikatakan okey saja, normal. Dan yang kedua, maksiat ni, kalau kita nak tengok kesan buruk dia, ini hanya orang yang perhati dia. Orang tak perhati, dia tak ada apa-apa. Tiba-tiba hati dia gelap dia. Dikatakan oleh para ulama, kesan maksiat itu ialah kita tidak ada ketenangan, risau, stres memanjang tanpa sebab, tak tentu halu. Jadi makna yang itu juga adalah hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada maksiat. Sekiranya kita tak boleh tengok orang, kita yang merasa benda tu, kita cepatlah bertaubat, minta ampun kepada Allah. Sebab itu tidak hairanlah sekiranya Nabi SAW menyatakan, siapa yang melazimi istighfar, dia akan dapat 3 cash terus Allah akan bagi. 3. Bukan senang dapat istighfar ni. Sebab istighfar tu datang daripada taubat. Seorang hamba sedar diri dia tu bersalah, dia kembali kepada Allah dan dia minta ampun betul kepada Allah. Siapa yang melazimi istighfar, tenggelam dunia ni.
Masalah sikit dia dengan isteri kita, tapi macam nak terbagai rumah tangga ni. Macam nak bercerai-berai, apa sikit je. Ya, tersebut kurang masin. 3 hari tak bercakap. Apa lah besar di sini. Kurang masin besok, kurangkan je lah garam. Ini apa ni, stres manjar nak gaduh dia kerja. Tengok orang ni nak gaduh, orang ni nak gaduh. Nah, ini dhiqus sadri namanya. Dada tu sempit. Dia sempit sebab dia tak ada dunia. Dunia dia tu je, dan itulah dia nak berembat, nak bergaduh kat situ. Jadi maknanya istighfar itu dia akan hilangkan dua tadi, hilangkan kerisauan, dan yang kedua Allah bagi jalan keluar. Kita belajar problem solving apa semua ni, macam-macam segala kursus, tak solve juga. Maksiat itu dia akan menutup semua jalan-jalan penyelesaian hidup. Istighfar adalah dia punya pembuka dia. Dan yang ketiga, istighfar ini kata Nabi SAW yang Allah akan bagi sekiranya melazim. Istilah melazim ini sentiasa kita rasa seorang hamba yang bersalah, bertaubat, kita minta ampun pada Allah. Sama ada istighfar kita pada mulut kita, pada sujud kita, ni pada doa kita, itu terpulang. Tapi kita memang tidak menekankan diri kita daripada meminta ampun kepada Allah. Yang ketiga, Allah bagi kita rezeki dari jalan yang kita tidak sangka. Tapi ada jaminan rezeki kepada orang yang melazimi istighfar. Bukan tak buat kerja, buat. Banyak juga orang bekerja, berhempas pulas mengatur strategi, buat segala plan, tak dapat duit juga. Sebab rezeki itu Allah yang bagi. Projek kita yang banyak-banyak berjuta-juta pun Allah boleh tahan, 1 sen pun boleh tak. Jadi 3 benda ni diselesaikan oleh istighfar. Yang ketiga, maksiat ini dia kesan, dia kata para ulama, ini bagi orang yang tidak sensitif dia tak rasa. Kita yang selalu, yang kita telah mencuba mendidik diri kita, kita kena rasa bahaya. Iaitu dia kata hirman ta'ah. Hirman ta'ah ini ialah Allah menghalang kita daripada buat baik. Bukan tu kita rasa terhalang, tak boleh. Tak nak bersedekah, tak nak baca Quran, tak nak pergi surau, tak nak berjemaah, tak nak apa, semua tak nak. Tak payahlah, orang lain lah, semua orang lain. Sepatutnya kebaikan ni dilumba-lumbakan. Tak payah tengok ke belakang, kita yang ke depan, tapi kita orang lain tak nak lah, suruh orang lain dia. Ini bila Allah menghalang ataupun dikatakan hati kita terhalang daripada melakukan dapat dikatakan yang ini pun kita kena fikir. Dia kata zahabul barakah, hilangnya barakah pada rezeki kita, pada rumah tangga kita, anak-anak kita tak ada jadinya, banyak masalahnya. Masalah hilang barakah ini iaitu limpahan kebaikan. Limpahan kebaikan. Kita buat baik, tapi dia melimpah-limpah, dia punya kesan daripada orang lain. Tuhan daripada rezeki kita. Jadi dengan maksiat ini benda itu terhalang, ya, hilang barakah dalam kehidupan kita. Apa kesannya bila hilang barakah? Kita sentiasa rasa tak cukup walaupun ada duit, ya. Semua yang dibuat tu semua tak kena, semua tak jadi, tak menjadi belaka. Apa benda yang kita tak selesai lagi pun tak tahu. Ini barakah hilang. Dan yang paling buruk dia, sekiranya maksiat itu kekal, kita habisan, di mana malaikat
Israel mencabut nyawa kita dalam keadaan kita masih lagi membuat maksiat. Sebab ini bala maksiat. Sebab itu kata Imam Hasan Al-Basri, maksiat ini tabiat dia apa? Hanat alaihim anfusuhum. Maknanya nafsu mereka itu telah merendahkan diri mereka. Nafsu kita tu dia rendahkan, dia pelekehkan diri kita. Fa'asawhu, lalu orang tu mendurhaka kepada Allah. Kita buat maksiat, durhaka kepada Allah sebab kita telah ditundukkan oleh nafsu kita, dihinakan, dipijak oleh nafsu kita, kepala kita, sehingga kita tak dapat bangun. Lalu kita tunduk kepada nafsu kita, lalu kita buat maksiat. Sebab itu ulama tetap menyatakan kesimpulan-kesimpulan. Dia katakan lizunubi asarun qabihatun wa mazmumatun. Mana bagi dosa-dosa yang kita lakukan tu, dia mesti ada kesan buruk dan tercela. Tak payah elak, takkan dapat dia. Mesti akan ada kesan buruk yang kita kena tanggung dan tercelanya diri kita di atas maksiat-maksiat tersebut. Sebab itulah antara kaedah yang dibuat oleh para ulama tentang kita yang disediakan oleh Allah, kan? Dikatakan oleh ulama, inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia ni sendiri dah ada syurga dah. Syurga yang penuh dengan kenikmatan yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dah ada dah kat dunia ni, kata para ulama. Iaitulah ketenteraman dan ketenangan hati kita di atas iman, dan kita dapat meninggalkan dosa. Sebenarnya itu syurga besar. Ya? Man lam yadkhulha lam yadkhulil jannah. Kata ulama, siapa yang tidak dapat masuk ke dalam ketenangan syurga di dunia ni, iaitu ketenangan iman daripada amal soleh yang kita lakukan, ketenangan hasil daripada kita meninggalkan maksiat. Siapa tak boleh masuk alam itu di dunia, dia tidak akan dapat masuk syurga. Maknanya kita mesti sampai amal soleh kita memberikan kita ketenangan dan ketenteraman jiwa kita, merasa keseronokan hubungan dan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu kita taat kepada Allah dan kita tinggalkan maksiat. Siapa yang di dunia dia tidak boleh masuk alam itu, merasa tenang dengan ketaatan dan meninggalkan maksiat tu, dia tak akan dapat masuk syurga. Ini kaedah ulama. Ini bukan hadis ya, tetapi pengalaman para ulama melihat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah keadaan kesan maksiat yang menjadi bahana, bala dan malapetaka pada diri kita sendiri. Dengan Allah menegaskan dua sifat dia. Allah Maha tahu semua apa yang kita buat, dan Allah itu Maha bijaksana dan Maha adil di dalam keputusan dan hukuman dia terhadap kita. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.